Belanjawan 2024 dirancang dalam kerangka ekonomi madani dengan matlamat memberi fokus menstruktur semula ekonomi negara. Timbalan Menteri Keuangan 1 Steven Sim Chee Kiong berkata, kerajaan mempunyai pelbagai kaedah dalam mengimbangi keuangan negara. Kekayaan hasil pertumbuhan ekonomi dapat diagih secara adil kepada rakyat sekiranya ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat. Naikkan siling, naikkan lantai. Cukai dikutip pun bertambah, maka kita boleh menyediakan infra yang lebih baik untuk rakyat. So, kerangka ekonomi madani, naikkan siling, naikkan cukai. Fokusnya kepada SME, usahawan, sebab kita tahu SME merupakan tunjang ekonomi, 98% of the economy. Keduanya, fokusnya juga kepada bukan saja kepada golongan B40, tetapi kita juga nak memperkukuhkan semula, memperkasarkan semula golongan pertengahan, the middle class. Usaha memperkasa golongan berpendapatan sederhana M40 menjadi agenda utama kerajaan. Berikutan golongan itu paling terjejas semasa pandemik COVID-19. Beliau menyatakan semasa program Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Perak di Ipoh Perak. Seorang lelaki warga emas maut dalam kejadian kebakaran di Kampung Pisang Air Hitam. Mangsa yang juga merupakan orang kurang upaya OKU ditemukan rentung di dalam salah sebuah daripada 2 unit rumah kampung yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Lebih kurang 3.40 pagi tadi dan jentera kami sampai di lokasi pada jam 3.50. Semasa pemadaman kita melihat terdapat melibatkan 2 buah rumah jenis kelas B dengan keluasan lebih kurang 2,000 kaki persegi. Dan pihak bomba telah menemui seorang mangsa dalam keadaan rentung bersebelahan di bawah katil. Kebakaran berjaya dikawal pada 4.28 pagi, namun kedua-dua buah rumah telah musnah sehingga 90%. 3 warga emas ditemui rentung dalam kebakaran melibatkan 8 buah rumah kedai 2 tingkat. Kebakaran berlaku di Jalan Sungai Emas, Kota Kuala Muda, Kedah awal pagi tadi. Mangsa 2 wanita dikenal pasti sebagai Yong Swee Lan, 93 tahun dan Lee Chiu Fong, 61 tahun serta seorang lelaki Lim Yang Kui, 66 tahun. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Awang Hizil Awang Bujang, mangsa pertama ditemui pada pukul 3.19 pagi selepas kebakaran berjaya dikawal pada 3.08 pagi. Manakala mangsa kedua ditemui pada pukul 6 pagi dan kemudian mangsa ketiga turut ditemui. Pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran kira-kira pukul 1.12 pagi sebelum beberapa jentera dari Tikam Batu, Sungai Petani dan Kuala Muda, Pulau Pinang dikejarkan ke lokasi. Kerja pemadaman turut dibantu pasukan bomba sukarela bertekatan. Kebakaran menyebabkan setiap rumah terlibat musnah hampir 80%. Kesemua mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Lebih 500 pengunjung membanjiri dataran Kurung Tengar, Kuala Sungai Baru bagi menyaksikan pertunjukan layang-layang moden. Pertunjukan pelbagai layang-layang moden beraneka bentuk dan saiz ini melibatkan 15 pemain layang-layang dari Persatuan Pemain Layang-layang Moden Negeri Perlis. Pengerusi penganjur Fun Fly Day, Muhammad Syaiful Abdul Ghani berkata, pertunjukan itu diadakan bagi menyokong usaha kerajaan menarik pelancong ke Perlis menerusi keunikan hasil seni budaya masyarakat tempatan. Program dianjurkan Persatuan Pemain Layang-layang Moden dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Joggers Perlis dan Aspirasi Prihatin Malaysia juga bagi menyokong Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Sementara itu, pengerusi Kebajikan Joggers Perlis, Hashimah Ismail berkata, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Persatuan Pemain Layang-layang Moden dalam setiap program dilaksanakan dalam melonjakkan keunikan negeri Perlis kepada pelancong.
Stadium ikonik negeri Pahang bakal berwajah baharu seiring kemodenan. Untuk itu, Perbadanan Stadium Darul Makmur PSDM bakal melakukan pelbagai proses penambahbaikan. Ikuti laporan disediakan Atira Haswah. Stadium Darul Makmur kini telah pun menginjak usia 50 tahun dan ketika ini proses penambahbaikan sedang dilakukan oleh Perbadanan Stadium Darul Makmur bagi memastikan infrastruktur dan fasiliti di sini dapat terus digunakan sepanjang zaman. Pengurus PSDM Izzat Zainan Muhammad Safian berkata, konsep memodenkan bangunan yang dibina pada tahun 1973 diambil pihaknya secara proaktif dengan sinergi bersama Kerajaan Negeri Pahang. Kita cuba untuk menjadikan stadium ni satu tempat riadah yang selesa untuk semua orang lah. So untuk mendapatkan tempat riadah yang selesa tu kita perlu menyediakan fasilitis, bukan saja fasilitis yang basic tapi yang selesa untuk dinikmati oleh pengunjung kita lah. Lebih 1.3 juta ringgit diperuntukkan untuk kerja membaik pulih, melibatkan tandas, surau tambahan dan kerja-kerja mengecat. Sementara itu, trek olahraga dan balapan baharu bernilai 4.3 juta ringgit yang selesai dinaik taraf telah dibenarkan penggunaannya kepada orang ramai sejak Jun lalu tanpa sebarang caj dikenakan. Even banyak game kita pun dah lalu, so kita orang rasa bangga jugalah sebab rasa juga excited lah bila diorang cakap nak renovate, nak naik taraf semua sebab benda pun dah lama, so kita pun rasa macam susah sikit sebab nak training, especially track, sebab track memang kita selalu guna. Biar ramai lagi yang mengambil bahagian yang gunakan stadium ni lah untuk kebaikan di sini, untuk kebaikan negeri lah. Selain itu, bangku di pentas utama dengan kapasiti 1,600 tempat duduk kini selesa digunakan penyokong untuk gajah menyaksikan acara sukan terutama bola sepak. Juruseturu Esko Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal, memohon orang ramai bersama menjaga stadium berkenaan. Lebih penting jaga kemudahan di Stadium Darul Makmur ini. Apatah lagi bila kita dah baik pulih nanti. Yang ni kita harap kegiatan vandalism tidak berlaku di stadium ini. Transformasi Stadium Darul Makmur yang boleh menempatkan 30,000 penonton itu memberi impak positif dalam menarik penajaan kejohanan besar serta bertaraf antarabangsa sekaligus membuka ruang melahirkan jago sukan buat negeri Pahang. Atira Haswah, RTM.